kata Okey? Apa? saya nak tanya, Hmm. dia yang tadi yang doktor kata untuk kira yang 25% tu, yang initial dengan recurring tu maksudnya payment yang awal-awal lah kan? Bukanlah yang payment yang ke-14 ke, bukanlah kan doktor? Setiap bulan, you akan bayar initial tu dah bayar awal kan? Aha. Jadi tiap-tiap bulan you akan bayar lah. Sebab you akan tolak previous nanti. Faham maksud saya? Macam mana? Memanglah tiap-tiap bulan you bayar initial berapa, bayar penuh, recurring berapa. Tapi you akan tolak dengan progress previous month. Aha. Jadi tak So, adalah. so maksudnya kalau yang payment yang last sekali nanti baru kita masukkan dengan completion ke? Ke macam mana? Yang last tadi kan. Saya tanya soalan kepada siapa tadi tu? Yang salah jawab tu kan. Sebab projek you adalah 6 bulan. Okay. Okay, 6 bulan. Lepas tu, bila projek dah siap, bulan ke-6 dah siap kan? Dah 100% patutnya kan? Tapi projek tak siap lagi. Prelim you dah habis bayar. Oh, faham. Jadi, bila projek berhenti pada jadi Januari hingga Jun. 31 Januari, Mac, April, Mei, Jun. 30 Jun 30 Jun. Projek dah siap patutnya. Prelim you dah bayar. You kena bayar lah semua ni. Initial pun dah bayar. Sebab tiap-tiap bulan you akan bayar ni full. Yang ni akan bayar ikut progress. Dia tak jadi 25%. Dia akan bayar, projek itu katakan 80%. Nampak tak progress tu 80%. 13,000 kali dengan 80%. Oh, jadi makin tinggi lah nilai dia. Makin sikit lah nilai dia. Sebab projek tak siap. Projek patutnya bulan ke-6 dah 100%. Oh, faham. You kena faham ni soalan-soalan kontrak ni. Dia bukan apakah kontrak, apakah bayaran kemajuan Untuk professional practice ni soalannya adalah calculation based. Dia nama problem solving. Dia tak akan, sebab itu you kena refer kontrak. Kalau saya kata bayaran kepada bulan ke-6 lewat. Jadi you kena kata kenapa perlu dibayar lewat. Kenapa dibayar, kenapa tak bayar. Yang ini kena refer condition contract. Dalam exam nanti, you boleh refer condition of contract. Tapi jawapannya bukan kat situ. Jawapan adalah nak bayar ke tidak. Itu keputusan daripada you. Sebab itu hari ni saya bagi you decision lah. Nak bayar ke tidak. Okay. Hari ni ada yang anggap penting. Okay, saya itu katakan. Jadi, bulan ke-6 ni pajuk dah siap. Progress hanya 80%. Jadi 13,000. Cuba Intan kira. 13,000 kali dengan 80%. Sebab itu tak 100%. Dah bulan ke-6. Dan projek itu tak boleh siap. Sebab itu tak bayar lagi completion. Projek belum complete. So, dia bayar 10,000? 10,000 daripada 25% kali 30,000 kan? Campur ni lah. 71. Oh. Kan initial kan? Initial kan kita bayar. Setiap kali bayar kita ni apa ni? Initial ni. Ni. Betul. Yang kita bayar tiap-tiap bulan ini ada recurring dia. Jangan salah pemahaman. Initial payment kita dah bayar peringkat awal. Jadi tiap-tiap bulan kita dah bayar dah. Bayar payment 1 pun dia bayar, 3 bulan bayar. Jadi sebab kita akan tolak dengan previous payment. Yang kita tak bayar adalah final cost ni. Yang ni tak bayar sebab projek tak siap lagi. Ni tak bayar lagi. Sedangkan progress ni recurring kita bayar as per actual. 80%. Sama juga nanti kalau projek masih 90%. Bulan ke-7 masih 90%. Sepatutnya dah 100% kan? Tapi apa kesan nanti? Wang Huilin, apa kesan dia? Proses praktis ni, dia mengamalkan apa yang dia belajar dulu tau. Dulu doktor, siapa ajar dia proses praktis? Kontrak. Yang itu hanya pemahaman. Yang ini applied. Sebab tu dia kena faham. Apa? Kena bayar initial payment. Dia dah bayar semua. Bayarlah initial payment. Initial ni. Bond.
Anak tanya. Ziad, faham tak Ziad? Siapa lagi ni? Senyap je ni. Nanti you kata tak Faham. lupa tak mestinya tak belajar Widev. Widev. Faham tak? Kalau tak faham jangan. Faham tak? Ada. Ada Jangan buat-buat faham walaupun tak faham. Okey, Widev. Saya tengah fikir lagi. Tengah fahamkan lagi. Tengah fahamkan lagi. Sebab agak pening sikit. Okey. Pening. Doktor explain balik boleh tak doktor? Apa Lagi. benda? Apa benda Yang explain? pasal yang kena bayar yang tak bayar tu. Yang Intan tanya tadi tu, saya kurang jelas tadi. Intan. Apa Intan? Lupa lah. Macam mana doktor? Dev kata suruh you tanya balik apa yang you tanya tu. Soalan saya tadi apa tadi? Mana soalan saya tadi? Kenapa initial payment setiap kali payment kena bayar? Yang saya tanya tadi rasanya saya tanya tadi yang apa tu? Completion tu kan? Completion. Sebab projek tak complete tak bayarlah kan? Uh-uh. Siapa cakap tadi tu projek dah siap? Yang 80% semua tu. Projek masih 80%, Ziad kata bayar. Mana boleh bayar? Sebab projek 80%, kecuali projek dah 100%, barulah you bayar completion ni. Prelim yang completion ni. Dia jadi macam ibarat apa tu makin lama makin banyak duit kena bayar lah kan doktor? Ke tak apa sebenarnya? Sebab dia prelim. Prelim ni kita dalam prelim ni contoh keseluruhan projek tu prelim dia. You punya projek itu prelim berapa? Sebab tu saya ubah tu. 7%, 5%, 5.5, 7, ada 11 tu kan. Kan saya ubah kan. Biasanya prelim berapa persen? You punya projek berapa persen prelim dia? 6. 6% kan? 6% tu you kena pecahkan ikut initial, recurring yang kontraktor akan gunakan kos tu untuk bayar tiap-tiap bulan. Dan juga final. Final ni biasanya untuk apa? Untuk merobohkan, menjaga, lebih kurang itulah kan. Kalau insurans, kontraktor dah beli insurans peringkat awal, kita bayarlah peringkat prelim. Initial. Awal. Macam insurans. Memang dia bayar ni, 6,000 nampak ni. Bayar peringkat awal sebab dia dah bayar ni. Kalau you bayar tiap bulan, kontraktor dah bayar, kita bayar. Itu. Maksudnya nanti untuk next tu dah tak ada lah kan nilai 6,000 dekat initial dekat insurance tu kan? Masih dia bayar, tetapi dalam amount je lah. Kan progress kumulatif. Tahu tak terkumpul. Terkumpul satu hingga payment. Kejap. Ni mana ni? Dia macam nampak tak nampak sikit. Cekak kan. Ini nampak dia ni. Ni. Kejap. Ni kan. Terkumpul ni kan. Kumulatif ni kan. Terkumpul adalah payment 1 hingga 9 sebab kita nak bayar bilangan 10. Nampak ni. Jadi prelim dia akan bayar. Sekejap, mana prelim ni? Ni. Initial dia bayar 22,000 dengan recurring 100% sebab projek dah siap. Dengan tujuan ini projek dah siap. Insurans bayar mana? Insurans work 2,500. Setiap payment dia akan bayar lain. Cuma dia akan tolakkan nanti akhirnya. Tolak dengan previous payment. Nampak ni? Ni. 1,5 tolak dengan previous payment yang lepas. Dapatlah 140,000. Faham nampak. Sebab nanti dia akan ada kumulatif jumlah terkumpul ni. Ni prelim 100%. Ni renovation 100%. Loose furniture 100%. Sebab ni projek dah 100%. Nampak tak 100%? Doktor tadi tu yang tolak-tolak tu. Sebab projek ni dah 100%. Itu dah kena bayar semua. WJP dah tak ada kan? Ni. WJP ni masih ada sebab dia masih dalam akaun dia. Cuma WJP tak ada kat sini. Dah tak ada kosong sebab dah tak tolak lagi. Inilah yang dia akan nasihatkan kat atas tu, summary dia. Tak apa, nanti bila you buat, you nampak ni. Sekarang memang gitulah dalam kuliah. Sebab bila you tak buat, tak praktis lagi, tak nampak dia. Sebab tu saya kata, hari ni saya nak you tunjuk dan you buat sendiri tau.
Contoh Intan buat payment pertama. Lepas tu kawan you buat payment kedua. Dan you nampak, payment kedua tidak boleh dapat bila mana payment satu tak decide lagi. Sebab dia nak tolak kan. Yes. Jadi siapa yang buat payment dua, sekarang menganggur lah. Sebab tak decide lagi payment pertama berapa bayar. Okey, terima kasih Okey. doktor. Okey, sama. Dapat? Dave, dapat tak Dave? Nanti you buat baru tahu dia letak kat mana. Ni link kat mana? Link di mana? Saya rasa saya akan lebih faham nanti bila buat. Dah buat baru tahu kat sini link dia. Make sure you check satu-satu ni. Ni berapa? Ni dapat mana ni? Ni dapat mana ni? Dapat mana ni? Link A. Link A dia akan ada kat sini. Ni addition. Addition 92. Ni jadi omission. Jadi automatic akan jadi omission. Addition 1 dengan omission 2. Jadilah omission. Okay, dia akan dapat di sini. Ini. Ini BO dia lah. BO ni minus. Ini plus. Ni plus, ni minus. Ni plus, ni minus. Nanti yang ni saya akan ajar lagi masa you buat BO nanti. Okay, cuma summary. Ni lah. Bilangan payment 1. Ni. Tolak dengan WJP 10% dapat yang ni. Account ni. Ni GST lah. Kalau tak ada, abaikan lah. Sebab bila you jaga projek, at one time, you need to handle GST. Projek itu kan panjang kan, 3 tahun. Jadi tempoh GST mungkin tahun yang pertama je. Lepas tu dah dimansuhkan oleh kerajaan. Payment kedua, ni. Jadi 10% contract sum dari jadi WJP. So yang you dapat, kontraktor dapat ada ni yang kontraktor bawa balik. Bound to certify. Tapi yang di recommended yang ni. So akhirnya dia akan dapat payment yang ni. Tetapi pada payment nombor 8, dia akan dapat amount yang certified dengan amount yang dia perolehi sama. Sebab dah tak ada WJP dah. It's nothing to cut in the retention. Sebab dia dah sampai mencapai, Haji Lali kata tadi dah sampai 5% contract sum. Tapi tak apa, nanti bila you buat, you kena tallykan ni. Tengok satu-satu baru you nampak. Yang ini basic matematik lah. Ini beza di antara engineer yang design besi dengan QS yang tengok ni amount tak sama. Saya pernah buat satu payment tak sama ni. Mana dapat kenapa kosong semua dalam depan tak sama. Biasanya payment kita buat amount rounded figure. Ada yang dia tak nak rounded figure, dia nak round semua exactly. Contoh exactly ni kan. Ni exactly. First payment 41.96 ni exactly. Klien tak mau kita buat round figure kan. Dia banyak format lah. Some klien dia nak ni. Ni kan. Okay. Yang ini yang dibayar, yang dilaksanakan oleh main contractor. Dibayar. Okay. Okay. Nampak tak? So, builders work, dia akan tolak dengan ni. Provisional dengan M&E. Builders work. Jadilah. Contract sum tolak provisional sum. Kenapa M&E tak tolak? Widef. Kenapa M&E sebahagian daripada builders work? Mana Widef? Tak ada. Ya doktor. Yes. Kenapa yang ini builders work tidak ditolak mechanical electrical work? Kerja dia tak siap lagi. Tak siap bukan. Sebab, tengok ni kan builders work kan. Contract sum, tolak dengan prelim, tolak provisional sum. Sebab dia PC sum tidak ada. PC sum kerja-kerja pakar. Tapi tidak pakai PC sum, dia pakai amount kerja. So kerja ni terbahagian daripada builders work. Sama dengan infra ni. Maintenance offset 90%.
Meter tak ada, tak payahlah, tak payah bayar. Kalau ada, ada. Previous payment 1 hingga 13. WJP terdahulu ni. Dia ada terdahulu dan sebagainya. Okey. Tapi nanti bila you buat, you akan tahu. Sekarang saya tunjukkan, you tak nampak. Pasal you tak buat lagi tau, amount project you. Okey. Ini borang. Borang you pakai yang JKR 66 Ni, yang JKR 66 ni. Ini contoh saya bagi tu. Satu you kena buat dia punya apa tu? Ledger. Tahu ledger? Ledger ni lah amount duit masuk. Bila siapa yang belajar account dulu, dia tahulah berapa persen. Ni kerja pembina ni. Maksudnya payment yang pertama 140,000 adalah 8.9% daripada kerja pembina. Dia akan kumulatif ni, tapi akhirnya dia akan sampai totalnya adalah ikut harga kontrak yang kita akan bayar. Okey. Okey. Balik dengan you punya claim tadi kan. Ni dia. Kita semak contractor's claim. Okey. Kita bayar tak ni? Wan Nur Asilah. 170,000 ni. Bayar tak? Contractor claim ni. Sekarang kita sedang pergi site valuation. Bayangkanlah pergi site valuation. Wan Asilah, jangan makan kari pap je pergi site valuation. Makan kari pap, minum air kotak je. Jangan lama-lama, sekejap je. Lepas tu kita tumpuk kepada kerja kita. Wan Asilah, mana ni? Makan kari pap ni. Dah sah, tak ada ni makan kari pap. Wan Asilah. Nampak tak? Ni, bayar tak? Initial cost. Bayar. Nah ni mana initial cost kita bayar. Lepas tu recurring. Contract sum, tolak beli sum dan rate dia akan jadi 1664 bagi dengan ni, kali dengan ni dapat 44,000. Ini adalah recurring. 184 dapat mana? Ni. Kenapa final cost tak bayar lagi ni? Apa ni? Nak bayar tak ni? Ini contractor claim. Wan. Bayar. Tak bayarlah. Baru first payment. Mana boleh ada final? Final ni bila projek dah siap. Astagfirullahaladzim. Bertaubatlah. Taubat. Kalau projek tak siap, janganlah bayar. Tapi kalau projek tempoh dia dah siap, tapi tak siap lagi, bayar tak? Kan? Sekejaplah. Lagi sekali doktor. Projek dah siap macam tadi saya tunjuk mana projek mana tadi. Macam ni kan? Projek, mana saya conteng tadi kan? Projek 6 bulan, tapi bulan ke-8 tak siap lagi. Bayar tak? Tak. Kenapa? Bayar. Kita tak bayarlah Macam ni tadi Sebab kan? tak siap lagi. Satu lagi okey. QS semua, Asilah. Dia ada masalah lah. Kalau projek bulan 6, dia tak siap lagi. 80% tadi kan? Ini tak bayar dia punya, mana tadi? Astagfirullahaladzim. Hilang. Siapa ambil saya punya sijil tadi kan? Ni. Projek bulan 6. 6 bulan. Bulan ke-8 tak siap. Lepas tu kita bayar yang 80% tadi kan? Kalimat di arti. Gila ni.
Projek 6 bulan. Bulan ke-8 tak siap lagi. Masih 80%. Yang ini kita bayar, yang ini ikut progres. Ini kan progres. Apa kesan-kesan implikasi kontrak ni? Asilah. Yang saya Kesan tunjuk ni. implikasi kontrak. Kesan kontrak. Jadi kita ni belajar professional practice lah. Jadi dia kena combine. Okey tuan-tuan, QS bila kita belajar professional practice, semua bila projek 6 bulan, bulan ke-8 tak siap. Masih 80%. So kita bayar ni 80% je lah kan. Tapi apa kesan kontrak nanti? Kontraktor kena LED satu. Kontraktor kena extendkan insurans ni. Mana insurans? Ni insurans. Insurans outwork 2,500 ni. Dengan menggunakan duit dia sendiri tau. Yang ni boleh tuntut tak? Dalam kontrak. Loss and expense. Ganti rugi dah tentu dan ditentukan. Jadi kontraktor kena melanjutkan tempoh insurans. Sebab projek dah lewat dari bulan 6. Bulan 7 dengan bulan 8. Dapat? Itulah kesan-kesan kontrak. Okay, ni question. Tadi dah cakap kalau projek 6 bulan tapi bulan ke-8 tak siap lagi, ada extension of insurance kan? Yep. Dia sama maksud dengan extension of time ke? Insurans lain. Insurans adalah satu yang perlu dibayar. Extension of time adalah satu masa yang diperuntukkan. Okey. Apa maksud extension of time? Dia mohon kan? Apa sebab-sebab yang lebih masa. Apa sebab-sebab yang membolehkan dia dapat EOT dalam kontrak yang dia belajar? Sebab kalau projek tak siap duration, based on duration dalam kontrak, projek tu tak siap lagi. Yelah, apa kesan-kesan? Kan you ada. Apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan kontraktor mendapat EOT? Kena buka lagi. Okay. Next meeting, kelas kita minggu depan, you kena buka condition kontrak tu. Okay. Nanti takut saya bagi reason, you tak boleh jawab sebab you tak ada condition kontrak. Kita jawab professional practice ni, dia kena refer kontrak, build up rate estimate. Sebab tu minggu lepas tanya saya, macam mana buat estimate? Saya tak jawab, malas. Pasal you dah belajar estimate kan, jenis-jenis estimate kan. Tak silap. Tak perlulah saya jawab, saya tak ajar you estimate, you dah belajar estimate. Dr. Farah ke Dr. Azam dah ajar you estimate. Saya tahu buat estimate je. Itu je. Ada benda saya boleh jawab lah. Ada benda saya malah nak jawab pasal you dah tahu 3. Nak praktikal lah ni. Tapi saya marah lah bila Puan Tan Tis maklumkan semua diam je. Macam seolah-olah macam tidak wujud grup itu kan. Apa salahnya? Ya, faham. Terima kasih. Itu je kan. Be a good student lah. Penat Puan Tan Tis maklumkan kan. Tak jawab. Mana orang semua ni kan? Kan? Intan? Asila nanti kalau Puan Tan Tis tanya, ya itu je. Tunjuk muka. Masam, senyum, manis pun letak juga. Ini macam seolah-olah tak ada orang. Kan? Kalau saya pun marah kan? Sekarang saya marah. Siapa yang offkan video ni, saya tolak markah kehadiran dia. Tolak. Besok kalau dia dapat 69, saya tak naikkan 70. Malas. Pasal tidak adil.
Okay, ada soalan? Sorry Prof, bolehkah kami dapat file ini nanti? File apa? File ini. Nah, Payment. iya. Payment saya kata PNC kan? Oh. Ha. Okay. Yang you punya je boleh dapat. Baik. Sebab projek ni tengah jalan. Saya tak bagi ke you punya projek tengah jalan. Tapi bila you buat nanti you akan tahu kat mana ni. Tak apalah, saya tak akan bagi you projek sebenar walaupun saya tunjukkan you. Saya banyak projek sebenar lah, itu saya tak sharekan you dalam grup. Saya tunjuk dalam kelas tak apa. Tapi nanti takut you tekan. This government punya prosedur lah. You can learn but you cannot share to other publicly. Itu etik kita as a QS gitu kan. That's why I take as my real experience. Tapi you tak boleh ambil tu lah. Saya pun ada kod etika dengan klien kan. Tapi it's good lah. Kalau saya tunjuk yang tak betul nanti payah pula kan. Okay, any question? Tapi yang ni, okay, nanti you buat you punya, nampak ni, bayar kan? Ni kan? Final cost tak bayar lagi pasal you tak siap lagi. Sam, bila nak bayar 96,000 ni? Bila QS evaluate project tu sudah penuh-penuh siap. Tak ada kecacatan. Tak ada kecacatan. Maksudnya dah 100% lah kan? Betul. Kalau projek you 12 bulan, bulan ke-12 dah dapat CPC Tahu CPC. You baru you bayar ni. Tapi kalau projek you tak keluar CPC, you are not consider that project is completed. Apa maksud CPC? Certificate of Practical Completion. What is definition of practical? Secara fizikalnya sudah siap, klien boleh masuk dan Yes. tinggal. Yes, good. That's why masa you meeting you kena jawab lah. Macam ni kan. Ni siapa punya projek ni? Dewas. Ni siapa punya ni? Dewas Setia Indah. Taman Setia Indah ni sebenarnya QS-nya saya tau. Mana dapat ni? Arkitek adalah Samsiah. Arkitek Samsiah. Okey, tak apalah you belajar the real project ni. Okey, nampak tak ni? Ni ledger Okey, guys. Ledger tahu ledger. Ledger ni satu aliran tunai. Kena tahu ni berapa dia ni. Bayaran pendahuluan tak ada. Okey, betul Ni you punya siapa ni? YYDS. QS. Siapa ni? Sam, you punya kan Sam? Bukan? Bukan Tak ngaku Salah kau tak ngaku Sam Kalau betul kau ngaku kau punya. Tak apalah. Betul Asilah saya punya ni kan? Okey. Wang jaminan WJP. Maksimum 5% contract sum. Betul tak ni? Kira-kira 403, 945, 3% daripada ni. Berapa betul tak? Contract sum. 5% contract sum WJP. Saya rasa betul lah pasal dia dah tulis kat sini. 5% contract sum ni. Betul, Doktor. Okey. Baguslah kontrak ni. Yang ini claim Claim contractor. Okey. Betul. Betul Sam? Haji Lali. Ya, saya. Dapat Provision sum ni. Dapatlah dia punya kerja pembina ni.
Kenapa ada projek pembina? Dah tolak dengan provisional sum, dengan PC sum. Tak ada. Okey yang ni So ni dapat dah ni. Okey, ini dia punya. Okay. Ni dia punya claim. Okey. Okey. Bila sampai kita punya payment mestilah, ni claim kan? Ni payment. Payment letterhead mestilah letterhead QS kepada klien. Ni submission of interim payment nombor 1. Okay, payment nombor 1 send QS. QS. QS ni bawah dia. Ni tak payah tulis pasal nama dah ada kat atas. Alamat pun tak payah tulis pasal alamat ada kat letterhead. Jangan tulis banyak-banyak kali. Sam, jangan tulis banyak-banyak kali. Letterhead dah ada ni. Siapa punya rajin sangat ni kan? Nombor telefon dah ada. Jangan tulis banyak kali. Yang ini, kalau tulis banyak kali, ini surat permohonan. Ingin bercuti Christmas ataupun di Pak Bali. Atas tulis, bawah tulis. Ini format tingkatan 5. Ni, Haji Ali suka tulis surat macam ni. Dia tulis atas bawah. Ini tingkatan 5. Memohon cuti kerana mengikuti ayah ke Lahbera. Contoh, mengikuti ayah ke Australia. Dia, Sam, mengikuti bos saya ke New Zealand. Ni. Ini surat personal. Surat official tak ada ni. Ni. Nombor telefon bawah. Sebab dah ada kat atas. Okay. Itu beza lah. Tak apa. You belajar daripada mistake. Saya tak kata mistake, you belajar. No problem. Okay. Mana ni? Surat bawah. Maunya mana? Surat atas lah. Payment kan atas surat, bawahnya payment kan? Mana ni? Siapa buat payment, atas mesti surat. Siapa tanya ni? Wadatul Kristina. Mana jawab? Wadatul Kristina. Ya saya. Makan dulu ke order dulu kalau pergi kedai? Macam order dulu. Order dululah baru makan. Ni order sama apa kan? Abang, order. Tadi makan siapa? Oh, sebelah punya bang. Saya makan. Saya tak order. Jadi surat ni adalah satu cover letter. Menyatakan intention. Barulah ada certificate dia. Ni certificate. Okey, kalau payment nombor 2, brace payment nombor 1. Kalau payment nombor 3, brace payment mestilah 1 to 2. Brace payment nombor 10, 1 to 9. Ingat ni? Yang ni 1 markah, 1 markah, 5 markah, 2 markah, 2 markah, 2 markah. Markah ni. Okey. Sekarang tak ada jurukorban berdata, jurukorban perunding namanya. Dia ada 2 QS. Satu PQS, sekarang CQS. Sekejap, saya nak tunjukkan you. Ni. Ini job yang lama saya punya ni. Kalau job yang baru, dia tulis 2006 CQS. Lepas tu ada 01313. Ini nombor pendaftaran. Dia mesti ada kat sini Okey. Okey. Mana certificate number IPC ni. Okey guys. Nanti masa exam, you akan dapat borang bulat kosong tau. Ni. Ini format JKR. You kena isi yang ni. Semua kena isi ni. Yang ada titik-titik 2 ni. Selagi dia ada 2 titik ni, you kena isi. Kalau tak ada, abaikanlah. Tapi isilah. Nombor kontrak pun agak-agak lah. Jangan tulis GST 007. Ni saya punya nombor ni. Contoh Sam, kau jangan tulis apa ni, nombor yang QS 13
13 M. Ini nombor plat 1000. Okey, yang ni tulis isi amount ni. Jadi semua ni ada markah. Okey, lepas tu dia akan ada summary. Ni. Okey, make sure summary tu betul ni. Okey, contoh. Ni okey. Kalau besi meter daripada kilogram kan? This one. Initial payment. Nanti masa exam ni memang kosong ni, you kena buat ni. Initial payment 47,500. Recurring completion ni. Kalau projek tak complete janganlah buat. Okay. I stop sharing. Ada soalan? Tak. Bagusnya. Tak ada Tak. soalan. Tak. Doktor, Ya. tadi itu you present dia itu grup kami punya. So kami boleh hantar semula tak? Apa? Hantar semula. Okey. Hantar semula tak. Untuk apa? Claim kan? Claim tak payah hantar. Yang salah payment kena betulkan. Okey. Claim kalau salah, biarkan. Okey. Afzah, kalau you semak, claim tu salah, tulis note je. Tik, 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 tik. Ya, kalau salah kena betulkan payment. Claim ni saya anggap dia sebagai sesuatu untuk you terima. You tak perlu betulkan. Betul tapi kalau payment salah, you kena betulkan. Intan. Kalau Afzah salah, you conteng payment dia. Salah betulkan. Tapi kalau claim memang salah tak apa. Sebab claim ni kontraktor hantar. Dapat tak dapat lain cerita. When you go to the site, make a valuation with present of client, representative of consultant. Yang wajib client ada, QS ada. Engineer dengan arkitek wajib. Contoh Afzah, you punya principal adalah Datin Intan Safikah. Dia pergi haji 2 bulan. Dia tak pergi meeting. Boleh tak you pergi hadir ke dalam valuation tu? Datin pergi haji 2 bulan. Masa saya ganti dia. Boleh? Boleh. Boleh rasanya. Balik Mekah dia pergi Turki 2 bulan lagi. Alamak, lamanya bos tak balik-balik ni. Boleh tak you pergi meeting kat dia, ganti dia? Boleh. Boleh. Meeting boleh tapi you tak boleh sign bagi pihak dia. Payment tidak boleh BP bagi pihak tak boleh. Sebab itu kadang-kadang dulu masa saya kerja kan, bos nak pergi haji, suruh sign certificate kosong tau. Dah siap setting tu. 20 line lah. Saya dah format kan. Saya simpan chop dia macam ni kan. Nampak chop dia? Chop ni kan, saya simpan. Tapi jangan salah lah. Satu salah, silap lah you kan. Itu dulu. Sekarang lain. Kadang-kadang bos dah siapkan chop dia. Biasa pergi haji kan 2 bulan kan. Bila kita pergi haji, ingat fokus pada ibadah saja Datin Safikah. Jangan lupa, payment dah buat belum? Tak payah. Masita. Sam, kalau you pergi Turki, pergi mana? Kat mana tu? Pergi Rusia, main snow. Main je. Jadi jangan ingat payment orang lain buat. So mean, you need to identify. Okay, any question? Lagi? Tapi saya ingat you kena practice lah, baru you nampak kat mana link dia. Tarik dia, sum dia. Link. Sum, tarik kat sini, you akan nampak. Okay, sebab itu satu payment mesti 3 orang semak. 3 orang. 3. Okay, next question. Tak. Yep. So, task 3 hanya hantar claim sahaja. Ke nanti kami pun kena siapkan yang tu interim payment tu. Payment dalam 4 tak? 3 ke 4? Payment dekat 4 tak? Cuba tengok. Rasa payment dalam 4 tak? Cuba tengok.
Sekejap ya. Payment dekat 4. Yes. Then Okey lah, betul. yang tu tender document and contract tu dalam week 3 oh. So yang tu Itu format payment lah. Itu format tu maksudnya you kena siapkan dia punya form tender semualah. so maksudnya yang week 3 ni hanya claim saja ke tanpa benda yang lain lagi. Weekly claim je lah. Minta Also, claim. also yang tu saja. Sudah tak Claim. payah hantar lagi lah. Claim 1. Minggu ni kita mau cuti raya lepas balik. Jadi dia pun mau cuti, kasih dia rehat eh. Maksudnya memang tu ni. kata, Ya? yang task 3 tu, yang claim tu maksudnya termasuk dengan cover page claim 1. Oh, mestilah. Kita kita bukan beli Food Panda ni. Nah, ayam. Food Panda tak ada surat tau. Maksudnya satu complete set of claim 1 sahajalah kan, tak adalah apa-apa tiba-tiba kena tambah payment ke apa. So maksudnya payment 1 memang masuk ke task 4 macam tu kan? Payment 1 ni maksudnya adalah cover letter depan dengan payment belakang dia. Lepas tu kalau macam tadi kan yang doktor minta yang urgent tu kan macam group saya tak completely siap lagi untuk claim. So untuk next submission before Friday ni saya kena hantar ada tulisan amendment ke? Tak payah, kosongkan. Kosong-kosong. Saya sebenarnya menguji kepantasan anda bertindak tadi tu. Oh faham. Sebab dalam meeting, pernah tak? Saya kadang-kadang meeting kan, dah sampai office, dia tanya, claim tu tak hantar pun. Saya WhatsApp dengan staff saya. Hantar ni cakap kan. Dah ada. Gitulah. Kita meeting kan. Sebab itu kadang-kadang kan, kita ni tidak ada sesuatu yang semua tersusun. Kadang-kadang kita buat payment lambat. Surat, kadang-kadang itu. Tapi jangan sampai kita tidak beretika dalam memproses sesuatu, prosedur payment, konteks sebagainya. Contoh apa? Contoh tu kan. Saya cerita kat you lah nanti macam mana. Bila kita meeting, kita decide 30%. Bila keluar meeting, dia kata 35%. Kita nak 30% ke 35%? 30. Kenapa? Sebab dekat meeting dah decide 30. You are professional dan integrity. Ada integrity. Decision dalam meeting you kena follow lah. Masa buat payment, dia ada makan kari pat, lepas tu dia makan udang, ayam, ketam, udang, makanlah sepuas-puasnya. Lepas tu payment tetap sama, tak berubah. Dia QS ni biasa mewah makan bila pergi payment lah. Tapi kadang-kadang kari pap dengan air kotak je pun. Kari pap je. Air kotak je. Tak dapat payment bos. Tapi kalau kadang-kadang dia will entertain QS sama macam tu lah. Tapi dia tak akan berubahkan dia punya prinsip. Itu je. Itu nilai integriti kena jaga. Kalau dia bagi limau, Chinese New Year. Lau Liteng ni dengan Amy suka bagi limau kat klien dia. Kan? Ambil tak? Limau ambil je lah. Payment tetap payment. Tapi janganlah minta, saya nak balik kampung lah, bagi 2 kotak limau. Tak baiklah kan. Rajesh. Boleh. Dia makan. Tak ada, jangan kata, saya tak boleh, ni rasuah ni. Mana pula rasuah? Dia adalah, rasuah ni kalau nilainya besar. Kalau limau, tak rasuah tu. Besar semuanya kecil. Tapi adalah istilah-istilah rasuah tu. Tapi tak ada. Tapi kalau dia bagi 1 lori limau untuk orang kampung you, itu dah rasuah dah tu. Itu saya katakan, QS ni terdedah dengan integriti yang you kena ada dia punya apa tu? Code of ethic. Okay, lain? Soalan? Mana sis? Yep.
Saya nak tanya, biasanya yang tu site variation kan, Hmm. yang contractor variation site dulu kan, lepas tu dia hantar claim. And then, Apa? Site valuation hantar claim. Claim dululah baru pergi valuation. lepas tu yang tu site variation tu tarikh akan tak sama dengan claim tu kan. Then kadang-kadang ada Mestilah. sikit difference ke yang variation tu. Apa? Claim dia hantar minggu lepas. Lepas tu Valuation tarikh hantar akan, hari ni. tak ada itu difference ke. Dalam certificate adalah ikut tarikh you valuation. Okay. Bukan ikut tarikh dia claim. Baguslah soalan you ni. Good. Okay, thank you, Doktor. Okay, good. Next. Next question. Lagi? Doktor, satu Ah. lagi boleh? Boleh, banyak kali pun boleh. Sebelum pukul 5 ni. Apa tu? Kan tadi kan yang doktor kata yang before 2 PM tu kan kena hantar kan. So maksudnya yang tu kan tak complete lagi yang claim punya. Yes, agree. Betul. Lepas tu untuk yang complete punya ni saya dah tak perlu hantar lah kan, kawan-kawan yang lain lah pula akan hantar. And then yang saya yang tak complete tu biar je macam tu. Biar je. So kawan-kawan lain yang pula yang hantar kan. Yes. Okay, faham. Itu je lah aku doktor. Kerja QS ni kadang last minute dah. You tak tidur malam kerana buat payment. Dulu kan saya nak cerita je macam mana saya practical. Saya practical, ada seorang lagi. Practical ni macam bos jugalah. Kadang-kadang ada kontraktor datang, saya jadi bos. Saya duduk kat meja bos. Bos mana KS? Jadi saya, you lah jadi bos. Ada satu malam saya buat payment kan. Balik rumah, buka puasa, pergi office. Saya print. Pergi terawih kat Bandar Baru Udah. Balik terawih, siap banyak dokumen tebal. Tapi ink tak habis. Sedih tak? Dah pakai buku 1, buku 2. Tengok rupanya ink tak ada. Alamak. Kalau kita tahu dulu, beli ink. Tapi itulah. Dululah itu dogmatic. Dia punya printer pusing. Tret. Itu tahun 92. Tret. Sekarang ni laser laju. Cu. Bayangkanlah. Kadang-kadang bila you print kan, banyak line. Ink tak ada. Print juga. Akhirnya page 20 hingga 30 ni putih je. Alamak, mana ni? Sudah habis. Kita pun tak tahu. Ink tak bagi tahu. Toner tak bagi tahu. Habis. Dia tak macam panda. Panda. Saya tak panda. Saya Grab. Itulah. Okay. That means you need to know. But you need to know the link. Link sum ke atas. Sebab tu sometimes your calculation in the Excel itself make yourself reminder. Maksud reminder calculation kan. Kadang-kadang gitulah. Dia tahu. Kadang-kadang 3 hari saya cari mana beza 5 sen. Kat mana tak jumpa. Final account you tak jumpa 5 sen memang tak untuk account lah. Itu beza Payment tak cukup 3 sen. Kontrak you berapa? Rajesh, kontrak you berapa belakang dia? Takkan bulat-bulat kan? Mula-mula PDA. Itu estimate lah. Lepas tu award tender tak sama dengan PDA kan? Yang you award adalah kontraktor punya amount kontrak. Dia akan jadi kontrak. Lepas tu amount. Pergi pada payment kan? LA tu ikut kontrak. Yang dari tender menjadi kontrak. Ramai tanya saya, apa beza estimate dengan PDA? Estimate itu adalah satu proses. PDA is the document. Project government, dokumen estimate adalah PDA. Bila projek dah di tender, dapat 3 orang, you kena isi borang ATDA. As Tender Detail Abstract. Nanti you kena buat ni. Lepas tu, task kedua kan, menyiapkan dokumen kontrak kan. Dokumen kontrak you bukan buat sebandel. You siapkan COC dia, tender form. Siapkan dia punya lampiran-lampiran belakang dia tu, COC tu kan. Berapa LED, berapa font, itu saja. Prelim jangan buat prelim banyak-banyak, ambillah slide 2 je. Tapi cover depan tu adalah cover kontrak tu ada, tajuk dia. Tajuk macam tajuk kontrak dokumen. Tapi dalam tu you pilih-pilih je lah, yang ada isi you isi lah. Okay, any question?
Aliyah. Ada soalan? Soalan? Tak ada? Semua dah. Samimi? Tak ada. Samimi ni DJ Radio 9 ke Radio 10? Tak. Okay. Siapa lagi ni? Lelaki mana Imran mana? Azman, Hilal. Semua senyap Ya, doktor. Ada lah? Ya, ada. Raden sampai sekarang tak jumpa jawapan dia. Berapa Raden tadi? Tak beri jawapan lagi kan? Saya di sini ada. Saya di sini ada. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada doktor. Okey, soalan? Tak Doktor. ada. Tak ada. Betul. Yap. Boleh saya tanya, itu retention sum dia untuk macam untuk protect client from the money loss because the contractor didn't complete the work, right? Or Okey, saya ada satu kes ni. Yang projek KPT saya jaga tu kan. Dia ada defect lah. Defect kerja tak siap sebagainya, tetapi main contractor dia tak nak siapkan kerja tu. Dia kata defect. But defect is different. So, bila contractor tak nak betulkan, so saya ambil lah dia punya wang 5% contract sum tu, retention tu untuk melantik kontraktor pembaik namanya. Active another contractor lah. Kontraktor lain lah. Jadi saya kena buat quotation late. Quotation tu lebih kurang dokumen, kita open for quotation, call for contractor. Ada satu kontraktor tu 18,000 Jadi kita panggil dia lah, betulkan. Next one, kita tolak daripada money yang ada dalam retention tu. Okay, contohnya projek 1.5 juta. So retention mestilah berapa? Cuba calculate. Lepas tu, kontraktor tak nak baiki, jadi kita ambil lah kontrak tu. Balance barulah kita bagi semula kepada main contractor. Setelah some of the retention kita gunakan untuk menolak kerja-kerja from the main contractor, which is the contractor don't want to do a rectify work. That's kind of one masa tempoh defect liability period. That's my experience lah. Orang lain mungkin besar-besar lah. Saya jaga projek kecil-kecil je, 1.5 million. Saya jaga di Gelang Patah, Puan Tantis tu, di Jelon, Kuala Kangsar, apa tu? Astaghfirullahaladzim, macam mana tu? Lenggong dengan tu Zuhaili. Lepas tu jaga Kanga yang kerja dengan Bagan Datuk. Sibu Dr. Azam jaga dengan Puan Tantis. Lepas tu Dr. Zuhaili dengan saya jaga yang Lenggong tu. And then Besut, Tanah Merah. Itulah. Tapi projek tak banyak lah besar-besar. Yang besar-besar ni few project because some tak ada sampai 100 million sebagainya. So it's very big. But the project is same. Projek kecil besar tetap sama juga amount-nya. Kalau tak ada amount RM2, tak ada RM2 lah. Okay, Haji Lali, soalan? Tak ada. Tak ada? Okay. 2 campur 2 berapa Haji Lali? 4. 4 tu QS tau. Kalau kontraktor berapa? Mana Masita? Masita? 2 campur 2 berapa Masita? Ya, doktor. 2 plus 2 berapa? Jawapan sebenar 4. Kalau tak sebenar? Kalau tak sebenar? Kalau tak sebenar? 7. 7. Baguslah. 7 tu kontraktor. Kalau jawab 4 macam Haji Lali, you kena boleh jadi QS je. Pasal tapi kalau jadi kontraktor 3 tu your profit. Kan?
Uish, banyaknya. Mestilah. You nak bayar gaji orang. Tapi how you tak mencuri besi. How you create your profit from the tenders. Itulah. Itu bezanya kan. Kalau UKS contractor, motif you mestilah meningkatkan keuntungan kepada bos you. Tapi kalau UKS kepada klien, menjaga you take care of the interest from the client side and contractor side. Okay. Tadi sebenarnya saya nak menguji kepantasan anda bertindak dalam masa berapa minit. Pasukan mana yang pantas bertindak last minute ni? Ada juga yang pantai. Tapi kita, we are working as a consultant. Sometimes last minute is normal. Okay. That's why this class is decision making. You need to write at least one page of paper jadi minit mesyuarat. Jangan buat minit mesyuarat macam buat pasukan koperasi sekolah tu. Mesyuarat 4 hari, 4 malam. Surat banyak. Sehubungan dengan itu pengurusi menyatakan sangat bahagia. Dan sesungguhnya lagi itu koperasi. Tak payah. Berasa bersyukur di atas kehadiran QS yang datang hari ini. Tak payah. Mesyuarat memutuskan. BO diluluskan. Yes. Retention fund. Okay, agreed untuk dah cukup. Slide. Semua sign. Minute of meeting. Dah. Simple. Anything? Any question? Dah dekat 4:45. Lain? Okay, my remind to you, payment is very important for final exam. You need to familiar to yourself. Jangan salah calculator. Jangan salahkan calculator. Aja lali. Kalau tak cas calculator. Tekan-tekan 4, keluar 9. Alamak. Belilah calculator baru, Kak. 4 kali 4, 9. Uish, bagus ni. 4 kali 4, 9. Sebenarnya 4 kali 4, 16 kan? Sebenarnya 4 campur 4, 9. 4 campur 8. Mungkin kalkulator zaman you sekolah lain. Kan? Sekolah menengah. Sekarang ni masuk level universiti, kalkulator lain. Kadang-kadang kalkulator kita ada memory kuat kan? Okay? Mana saya tak sebut ni? Dah, Samimi. Order apa tu kat Panda Food? Tak, belum order. Okay, tak order tak apa. You order kan? Ayah you yang bayar kan? Kan? Oh tak Okay, tak apalah. Okay, any question? Soalan? Siapa lagi? Siapa tak bertanya? Jangan marah saya. Lecturer tak tanya saya ni. Kecil hati. Ada kes yang lepas. Dia tulis dalam komen kan, pesanan tak pernah tanya saya. Habis you diam je, sembunyi belakang tabir. Saya hanya bertanya siapa yang ada dalam. Okay? Kalau tak ada, kita tangguhkan next week. Next week, yang pertama, you need to prepare claim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak apalah. So, at least orang prepare satu claim je. Lepas prepare claim ni, you process claim orang lain. Kalau you buat sendiri, dia seronok sendiri namanya. Claim satu, orang dua yang buat tanda claim. Jadi mean, claim tu as a guide. But payment number 2, you cannot proceed until payment number 1 completed. Payment number 3, you cannot proceed until payment 2 finalized. Sebab dia akan kumulatif nanti akhirnya. Okay? Azrin? Ya. Betul. Ya. So kena ada berapa claim ikut yang bulan kita ke completion period. Sebulan sekali. Hah? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Once a month. So kalau saya 8 bulan, so saya hanya kena prepare 8 saja lah. 8 lah. Tapi kena consult saya lah. Pasal yang last tu dia tak akan jadi 100%. Dia about 90 something tu lah. Yang ni you boleh tanya dalam kelas. Nanti saya akan decide. Lepas tu you decide dalam meeting lah. Meeting memutuskan. Our class ni adalah meeting. Okay. Kalau you tanya dalam kelas ni, inilah meeting. Sebab tu kadang-kadang saya tak nak jawab. Biar you decide. Okay. Apa rasional saya tak buat group kelas? Saya nak principal transfer information kepada member dia. Kalau salah, salah lah you. Dia principal tak ada meeting dengan anak buah, dengan bos kan.
SO. Pernah ke you meeting mesyuarat? Jom kita mesyuarat dengan SO. Satu bas konsultan dibawa. SO kata, ini kenduri apa? Belum kenduri lah. Konsultan seorang, 2 orang je pergi jumpa SO. Balik you kena deliver message lah. Tapi kalau you cut paste keputusan you kepada saya, habislah you kan. Dia pergi marah SO dalam grup director, lepas tu lepas balik. Okay. See you kalau tak ada apa-apa. Okay. Hello, I think. Any question? Tak ada. So, kena prepare claim dan payment. Yes. Minute meeting hari ni. Minute meeting draft payment bolehlah buat. Tapi kalau tak nak buat pun minggu depan boleh buat. Okay. Tapi claim you dah boleh study lah. Claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolehlah proceed dah sekarang. Claim. Yang persen tu ikut kami sendiri kak. Kan saya dah bagi tahu. Yang setiap kali 30%. Dia agak-agak lah. Kan Agak-agak. saya katakan. Kan ikut payment kan. Claim berapa, payment berapa. Nampak tak? Follow saya punya tu. Kalau payment ke part, claim berapa, payment berapa? Ada tulis kak. Cuba semak. Tak ada macam. Tak ada? Oh. Tak ada? Ada Ya. Oh. Tak ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada, tak apalah. You buat dulu. You can decide lah. Tapi normally they claim more than certified payment. Okay. Next. Doktor, maksudnya kalau 12 bulan, 12 claim dengan payment tu? Yelah. Tapi kan saya dah short form. Saya singkat-singkatkan kan. Cuba tengok dulu. Kalau tempoh 12 bulan kan saya katakan payment satu berapa. Saya ingat tak sampai 12 tu. Dia normally sebulan satu, tapi saya dah singkatkan dia, shortcutkan dia. Saya dah buat berapa? 5 payment je kan? 5 ke 6? Tak ingat. Doktor ada bagi tahu dekat task punya template tu ke? Ada. Okay, tak apa, answer tengok. Kalau tak ada, you tanya saya lah. Boleh. Okay. Lagi? Kalau tak ada, kita tangguhkan minggu depan. Minggu depan ada task apa? Kontrak je kan? Okay, tak ada. Kita sudahi dengan baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, doktor. Okay. Okay, doktor. Terima kasih, doktor. Okey doktor. Okay. Okay, doktor. Terima kasih doktor.